Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak, murid dan cikgu kasihi sekalian. Cikgu Fatin akan menerangkan tentang subtopik bagi bab 3 iaitu 3.5 berkaitan tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey. Jikalau tajuk-tajuk sebelum ini telah diterangkan oleh cikgu-cikgu kita yang lain, maka tajuk ini cikgu akan menerangkan secara lebih terperinci kepada kamu. Okey. Kita teruskan dengan apakah yang terkandung di dalam topik 3.5 ini. Okey. Di dalam bab ini atau di dalam subtopik ini kamu akan mempelajari tentang 4 keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, apakah 4 aspek utama yang terkandung di dalam subtopik ini? Yang pertama iaitu gabungan unsur tradisional moden dalam pentadbiran. Okey. Yang kedua yang perlu kamu tahu adalah berkaitan dengan mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey. Dan yang ketiga, kuasa budi bicara raja, serta yang terakhir kerjasama politik. Okey, semua ini akan cikgu terangkan satu persatu di dalam slide cikgu yang seterusnya. Okey, dan apa yang kamu perlu tahu, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita ini merangkumi 4 aspek. Okey, apa tadi? Yang pertama, gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Yang kedua, mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Yang ketiga, kuasa budi bicara raja. Dan yang terakhir, kerjasama politik. Baik, seterusnya. Baiklah, okey, kita masuk kepada slide yang pertama. Apakah itu gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran? Okey, di sini kalau kamu boleh nampak cikgu sudah pecahkan kepada 2 supaya kamu lebih mudah faham. Okey, dan ini merupakan poin penting ataupun isi penting yang perlu kamu tahu. Okey, unsur tradisional. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan unsur tradisional? Okey, unsur tradisional terletak kepada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Manakala unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Okay. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah yang terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dan persekitaran sosiopolitik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Okay. Seterusnya, kita masuk pula kepada aspek yang kedua, iaitu mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Apakah yang dimaksudkan dengan mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran? Okey, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan di negara kita. Okey, pemerintahan beraja, okey. Raja. Okey, di sini cikgu dah pecahkan juga peranan raja. Apakah peranan raja? Okey. Raja mempunyai kuasa pengimbang pemerintahan demokrasi. Okey, kerana raja itu berkecuali dalam hal-hal politik, ekonomi dan dasar negara. Okey. Kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik dalam demokrasi seperti pertikaian politik, pelbagai ideologi dan perselisihan kaum. Okey, sebagai contoh, cikgu boleh kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Okey,
peranan raja. Okay. Kalau kita boleh nampak YDPA, Yang di-Pertuan Agong kita. Sekiranya berlaku apa-apa perbalahan politik di antara parti-parti yang terdapat di dalam negara kita, maka Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk meredakan konflik demokrasi tersebut. Kenapa? Kerana raja ini berkecuali dan raja tidak terlibat di dalam soal politik, tidak terlibat di dalam soal ekonomi dan dasar-dasar negara. Maka raja ini mempunyai kuasa untuk meredakan konflik dalam demokrasi seperti pertikaian politik yang berlaku. Contohnya, andai kata berlaku di Malaysia, maka raja mempunyai kuasa. Seterusnya, mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa. Kamu boleh lihat pengasingan kuasa di situ, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Tiga badan ini merupakan kuasa-kuasa yang berasingan. Badan perundangan diberi peranan menggubal undang-undang yang dilaksanakan oleh badan eksekutif. Sekiranya timbul konflik kekeliruan, penyelesaian akan dibuat melalui badan kehakiman. Di sini badan perundangan menggubal undang-undang yang dilaksanakan oleh badan eksekutif. Badan perundangan menggubal undang-undang. Badan perundangan tugasnya adalah untuk menggubal undang-undang. Undang-undang ini dilaksanakan oleh siapa? Dilaksanakan oleh badan eksekutif. Tapi seandainya timbul konflik dan kekeliruan, siapakah yang akan menyelesaikan masalah ini? Badan kehakiman. Seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan cikgu akan kupas mengenai kuasa budi bicara raja. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara raja? Di sini cikgu dah pecahkan pula kepada 3 bahagian, iaitu secara umumnya, umum kamu boleh lihat, budi bicara raja adalah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar nasihat ketua kerajaan dalam perkara-perkara tertentu. Contohnya YDPA, sekiranya dia ingin baginda ingin membuat keputusan tentang sesuatu perkara, mungkin perkara itu mustahak, darurat, baginda boleh membuat keputusan tanpa mendengar nasihat daripada ketua negara ataupun daripada Perdana Menteri kita. Itu secara umum. Apakah pula yang dimaksudkan dengan budi bicara yang di-Pertuan Agong? Kalau di sini, kamu boleh lihat soal lantikan Ketua Kerajaan Persekutuan, Perdana Menteri. Maksudnya yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Ketua Kerajaan Persekutuan, iaitu Perdana Menteri kita. Selain itu, kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Ini juga berlaku sekiranya terdapat masalah-masalah yang berlaku di dalam negara. Contohnya apa yang berlaku dengan Malaysia sekarang, iaitu wabak COVID yang melanda, di mana negara kita sedang sibuk melaksanakan pelbagai usaha membendung langkah-langkah pencegahan COVID. Jadi, perkara ini boleh dijadikan sebagai kuasa bagi Yang di-Pertuan Agong untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Seterusnya, Raja atau Yang di-Pertuan Negeri, kuasanya budi bicara melantik ketua kerajaan negeri seperti menteri besar atau ketua menteri. Dan budi bicara tidak memperkenankan pembubaran DUN. Ini kalau raja dengan Yang di-Pertuan Negeri ini lebih kepada
negeri-negeri atau bahagian negeri-negeri masing-masing. Kalau YDPA ini ianya merangkumi negara. Okey. Seterusnya, ini yang terakhir. Yang terakhir, kerjasama politik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kerjasama politik? Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum. Menggunakan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Okey, gabungan parti politik membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa. Seterusnya, parti perikatan adalah gabungan parti politik. Okey, kalau sebelum ini di tingkatan 4 kamu sudah belajar tentang parti perikatan, iaitu gabungan daripada parti-parti lain, okey, parti-parti kecil bergabung menjadi sebuah parti perikatan, okey, yang mana di dalamnya terdiri daripada pelbagai jenis kaum, pelbagai jenis bangsa, pelbagai jenis budaya, tetapi boleh bergabung di dalam satu parti untuk membangunkan Malaysia. Okey. Kemudian dikenali sebagai Barisan Nasional atau BN, menang pilihan raya umum ke-13 kali untuk membentuk kerajaan persekutuan. Okey. PRU 14, kerjasama politik membolehkan Pakatan Harapan membentuk kerajaan persekutuan. Kalau sebelum ini, okey, Barisan Nasional telah menang selama 13 kali. Okey, 13 kali pilihan raya umum dijalankan, 13 kali itu jugalah Barisan Nasional telah menang. Namun, apabila PRU ke-14 berlaku, disebabkan wujudnya kerjasama politik di antara parti-parti Pakatan Harapan, maka PRU ke-14, Pakatan Harapan telah menang dan berjaya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Maka Barisan Nasional pun turun. Okey. Di sini, itu sahaja yang cikgu boleh terangkan mengenai 4 aspek penting di dalam keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Yang pertama tadi adalah gabungan unsur tradisional dan moden di dalam pentadbiran. Yang kedua, mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Yang ketiga, kuasa budi bicara raja. Dan yang terakhir, kerjasama politik. Okey. Apa yang kita perlu faham iaitu demokrasi adalah sebagai satu asas pemerintahan negara. Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi berparlimen pada asasnya memberikan hak sama rata kepada semua warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedudukan raja berperlembagaan. Sebab itulah kita di Malaysia ini, walaupun kita mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, okey, tetapi kita masih boleh duduk dalam satu rumpun yang sama. Okey, boleh duduk dalam satu sekolah yang sama. Sebab dengan adanya demokrasi berparlimen ini, tiada perbezaan. Okey, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India boleh duduk di dalam satu sekolah yang sama, di dalam satu kelas yang sama tanpa ada perbezaan darjat. Okey? So, kerana ini merupakan asas utama untuk
menjamin kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Okey. Maka dengan ini tamatlah sudah perbincangan kita bagi topik 3.5 dan cikgu harapkan kamu boleh memahami apa yang cikgu terangkan. Sekiranya terdapat sebarang soalan, kamu boleh ajukan soalan kepada cikgu. Okey, secara personal. Kemudian dan cikgu harap kamu boleh melaksanakan latihan yang cikgu berikan melalui Google Form nanti. Okey. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan cikgu sendiri. Cikgu Fatin Fatina. Mohon mengundur diri, tolong jaga diri, tolong jaga kesihatan. Jangan lupa buat ulang kaji pelajaran. Okey. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.